Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama saya Nazri bin Abdan dalam saya punya TikTok live. Terima kasih banyak-banyak semua. Jadi kepada sesiapa yang sudi itu bolehlah join live saya pada malam ni. Jom kita berbual ekonomi sekejap. Jika ada apa-apa soalan bolehlah tulis kat ruangan komen tu. Dan sebenarnya ada ramai juga orang PM saya guys ramai orang PM saya dan tanya saya soalan-soalan ekonomi. Sebenarnya uh, tapi apa ni? Slow-slow lah saya jawab sebab banyak sangat soalan kan. Slow-slow lah saya jawab. Saya akan cuba jawab satu persatu lah. Terima kasih banyak. Okey. Apa khabar semua? Nampaknya Waalaikumsalam dari Pharmacist. Terima kasih kerana join live, kerana selalu join live saya dan juga support baju dan juga buku saya. Terima kasih banyak-banyak. Nampaknya dalam satu data terbaru guys yang dikeluarkan oleh US, kadar inflasi dia orang masih lagi di tahap yang degil. Cuma berlaku sedikit implikasi kepada sejauh mana diorang akan naikkan kadar bunga diorang menjelang hujung bulan ni lah. Okay. Menjelang hujung bulan ni kita tak tahu lagi macam mana diorang nak naikkan sebab Jerome Powell pun, iaitu Federal Reserve Chairman pun dalam keadaan yang serba salah. Kalau kita tengok muka Jerome Powell, iaitu pengurusi Federal Reserve, always support Bang Nazri, ilmu sangat bermanfaat, terima kasih banyak. Kalau kita tengok muka Jerome Powell pun, iaitu pengurusi Federal Reserve, muka dia pun serabut sejak kebelakangan ni. Muka dia pun serabut. Dia dalam dilema ya. Sekejap guys Okay. Muka Jerome Powell ni pun serabut. Kalau kita tengok sejak kebelakangan ni, kusut guys. Kusut. Dia dalam dilema, dia nak naikkan interest rate ke tak naikkan interest rate. Sebenarnya kekusutan ni, banyak kali saya cakap, kekusutan ni sebenarnya berpunca daripada inflasi dekat US lah, yang degil tak nak diturunkan. Sebab kalau kata contohnya stock market ataupun even cryptocurrency, kita hanya akan melihat dia start stabilize balik. Kalau kata selagi inflasi dekat US ni tidak ditangani, selagi inflasi dekat US ni tidak ditangani, apa-apa yang berlaku adalah purely spekulatif. Ia adalah purely spekulatif. Contoh ada orang tanya saya, bang, harga Bitcoin dah start naik kan bang? Bagus ni bang kalau nak beli. Okey, pada saya kenaikan dalam harga Bitcoin sekarang ni is purely spekulatif. Sebab apa? Dia naik sebab orang betting. Orang betting yang US tak naikkan interest rate diorang, jadi diorang beli awal-awal. It's purely speculative. Tapi katalah contohnya bila disebabkan berlaku teka-teki ni, iaitu US punya inflation masih dekat tahap tinggi, iaitu 6%, orang bermain teka-teki guys. Katalah contoh tiba-tiba US naikkan interest rate diorang 50 basis point. Tak ada siapa boleh garanti benda tu tak berlaku guys Tapi disebabkan ada elemen inflasi dekat situ, katakanlah dia naikkan inflation diorang 50 basis point, tercedok orang yang beli Bitcoin tu. Betul. Jadi hati-hatilah. Hati-hati. Tunjuk baju bang. Saya akan tunjuk baju semalam. Terima kasih dari Pharmacist. Ingatkan saya. Sebab semalam ada saya dapat, saya tengah live tu, tiba-tiba TikTok bagi saya notification. Dia cakap dia nak stop saya punya live. Sebab apa saya tak tunjuk baju. Okay. Alright. Okay, terima kasih. Kalau tuan jadi Jerome Powell, apa tuan akan buat? Ini soalan menarik guys. Okay guys, kalau saya jadi Jerome Powell lah, okay, saya akan tetap naikkan interest rate tu, tetapi dalam kadar yang tidak tinggi. Dalam kadar yang tidak. Sebab apa yang berlaku dalam beberapa hari ni, sebab apa? Kalau kata the point is that market need to be stabilized and normalized.
the market at the end of the day, they need to be stabilized. Market tak boleh stable selagi inflation di kat US ni tinggi. Dan semakin cepat US punya inflation rate ni ditangani, semakin cepatlah market akan stabilize. Jadi kalau saya jadi Jerome Powell, saya akan naikkan juga interest rate tu. Cuma kita akan tengok dalam masa beberapa hari ni, sebelum FOMC meeting ni, itu adalah tempoh yang kritikal. Sebab apa? Bila, katalah contohnya, okey, sekarang ni Silicon Valley Bank dah collapse. Katakanlah ada pula masalah second bank collapse. Jadi dah tak boleh dah nak naikkan interest rate. Jadi keadaan yang berlaku dalam masa beberapa hari ni, dia akan menentukan sama ada adakah Jerome Powell ni akan naikkan banyak ataupun sikit. Katakanlah panik tu tak berlaku panik tu tak berlaku, orang tengok steady je walaupun Silicon Valley Bank mungkin interest rate akan naik. Tapi the objective is that interest rate, inflation rate perlu diturunkan. Dia perlu diturunkan. Kalau tak, market tak boleh nak stabilize. Banyak teka-teki akan berlaku kalau selagi inflation rate US tidak diturunkan. Banyak teka-teki akan berlaku dan banyak orang akan mengalami kerugian. Okay? Keadaan ekonomi sekarang sesuai ke untuk trade saham Bursa Malaysia? Tengoklah Bursa Malaysia sekarang jadi apa. Bank Central Bank tak kawal harga Bitcoin kan? Tidak. Okay, Central Bank tak kawal harga Bitcoin. Okay, Bitcoin ni, walaupun Bitcoin tu dikatakan bahawa Bitcoin tu tidak dikawal oleh sesiapa, tapi korang percaya ke? Yelah, maksud saya adalah walaupun dia memang tidak dikawal oleh sesiapa, tapi tindakan whales iaitu mereka yang pegang cryptocurrency dengan volume yang tinggi, tindakan whale ni, diorang boleh affect harga cryptocurrency juga kan. Jadi diorang ni pun ada kuasa untuk speculate Bitcoin ni, walaupun dia tidak dikontrol oleh central bank lah. Pada saya tu lagi bahaya sebenarnya. Bang, adakah Fed akan teruskan naikkan interest rate? Bergantung kepada apakah yang akan berlaku dalam masa beberapa hari ni, kesan ke atas collapse-nya Silicon Valley Bank. Saya percaya macam itulah. Tadi saya ada buat satu video, saya ada explain tentang beberapa possibility yang mungkin kita boleh ambil kira sama ada Fed akan naikkan ataupun kekalkan interest rate tu. Tapi kalau you all tengok, dalam masa 3 bulan yang lepas guys, bantu saya tap screen guys kasih macam biasalah, bantu saya naikkan 10k likes tu. Kalau korang tengok dalam masa 3 bulan lepas, bulan Disember, bulan Disember, sebelum ni inflation rate dia naik, jatuh banyak guys dia jatuh banyak. Tetapi bila start bulan Disember, dia dah start degil. Kemudian dia dah start pergi berapa? 6.8 ke 6.7 ke macam tu, lebih kurang Kemudian dia pergi kepada 6.4 pada bulan Januari, 6.4%. Tak nak turun. Kemudian dia turun sikit lah, pergi kepada 6%. Tak jauh. Kalau kata contohnya katalah contoh Silicon Valley Bank start collapse. Kata contoh Silicon Valley Bank start collapse sekarang ni, katalah SVB tak collapse, confirm dia akan naikkan 50 basis point. Confirm guys tapi cerita dah berubah lah. Sebab apa? Silicon Valley Bank collapse. Kalau kata tak berlaku Silicon Valley Bank ni, saya betting dia naikkan interest rate. Saya betting dia naikkan interest rate. Kalau kata Silicon Valley tak collapse ni kan guys, kita boleh beli USD ramai-ramai. Okay. Sampai 7. Tapi itulah guys, dia kata dia nak turunkan sampai 2%. Itu adalah inflation target dia lah. Inflation rate 2%. Masih jauh guys, masih jauh inflation rate 2% tu. Sekarang 6%, nak pergi kepada 2%. Jauh gila guys Pula tu dia turun sikit-sikit je. Sampai bila nak settle? Jadi takkanlah dia nak turunkan sikit-sikit, nak tunggu. Takkanlah Jerome Powell nak tunggu sampai hujung tahun. Dia turunkan sikit-sikit, baik dia henyak terus naikkan banyak-banyak guys Tetapi disebabkan oleh berlakunya perkara yang Silicon Valley Bank ni, kita dah
dah menjadi teka-teki dah. Boleh ke dia naikkan ke tak naikkan, naikkan ke tak naikkan, jadi teka-teki pula. Sekarang Fed dalam tengah dilema nak naikkan interest rate atau cut rate dia. Okey, pada saya lah dia lebih kepada sama ada, dilema dia sekarang ni pada saya lah dia lebih kepada sama ada dia nak naikkan interest rate ataupun dia nak hold interest rate. Pada saya dilema dia lebih macam tu. Tapi untuk kita katakan dia jatuhkan interest rate tu, saya tak rasa dia akan pergi ke tahap ekstrim macam tu. Saya tak rasa dia akan cut interest rate. Sebab apa? Kalau dia cut interest rate, inflation akan start naik balik. Okay guys Dengar guys kalau kata dia cut inflation rate itu, kalau dia betul-betul cut inflation rate itu adalah satu benda yang kita tak boleh nak betul, orang cakap tu di luar kotak Tiba-tiba dia cut interest rate, inflation dia akan naik balik. Inflation dia akan start naik balik. Jadi saya tak rasa dia akan cut interest rate lah. Saya rasa dia akan lebih kepada, dilema dia lebih kepada hold, maksudnya dia tak ubah interest rate ataupun dia naikkan sikit. Okay. Dia lebih kepada possibility, lebih kepada dua possibility itulah, sama ada dia hold, dia tak naikkan interest rate tu ataupun dia naikkan sikit, iaitu 0.25% sahaja. Bang, kalau JP Morgan crash, ekonomi US akan crash ke? Ada possibility. Apabila berlaku contagion effect dari segi bank run ni, ada possibility US economy akan fall into recession. Kalau dia naikkan interest, recession akan berlaku. Ya, mungkin. Okay. Fed kalau naikkan interest, BTC akan naik ke? Kalau Fed naikkan interest rate, adakah BTC akan naik? Boleh tak bantu kawan kita ni, user D0707. Kalau Fed naikkan interest rate, sini siapa yang selalu follow saya ni, dia tahulah jawab soalan ni guys. Kalau Fed naikkan interest rate, adakah BTC akan naik atau akan jatuh guys? Adakah Bitcoin dijangka akan jatuh ataupun akan naik kalau Fed naikkan interest rate dia? Okay. Turun, yes. Kalau dia naikkan interest rate dia, Bitcoin dijangka akan turun. Okay. Betul. Sebab apa? Dia adalah substitute. Benda ni kita kena faham lah. Walaupun kita bukan seorang pakar ekonomi, tapi at least dia punya market fundamental dia kita kena tahu guys. Kita kena faham dia punya cara. Kita kena at least faham lah cara pasaran tu buat operasi macam mana. Jadi dia akan turun lah kalau kata Fed naikkan interest rate. Semakin tinggi, semakin laju Fed naikkan interest rate, dia akan semakin affect market Bitcoin. Jadi kalau semakin laju dia naikkan interest rate tu, Bitcoin akan semakin drop lah. Okay. Dan Fed akan stop. Fed confirm akan stop kenaikan di dalam interest rate bila inflation, katanya dia cakap inflation rate dia nak cecah 2%. Hanya apabila inflation rate dekat US ni mencecah 2%, barulah kita boleh okey. Pada masa tu kita boleh expect yang stock market akan recover. Kita boleh expect yang market crypto akan recover. Okay. Kalau before that, it's going to be purely speculative. Bahaya guys main spekulatif ni. Sebab apa? Kita gambling. Gambling. Saya tak nak gambling guys. Kita gambling. Sebenarnya kita lebih kepada gambling Kalau kita, orang yang main spekulatif ni, dia duit dia banyak, tak apa guys. Kita duit tak banyak, kemudian dah tercedok pula tu, macam mana? Bank yang collapse tu cater untuk BTC kan? Ya, dia main ni lah. Dia main apa ni? Dia main crypto. Ya, dia main crypto. Okay guys, besok saya ingat saya nak buat satu video lah tentang dari perspektif SVB tu, apakah amalan-amalan yang dia orang buat yang tak sepatutnya dia orang buat yang menyebabkan dia collapse. Saya rasa saya nak buat video pasal tu lah. Maksudnya dari segi amalan bank tu sendiri, apakah amalan-amalan yang dibuat oleh SVB ni sampai membuatkan dia collapse. Lagi satu soalan yang saya selalu terima kan guys sejak daripada SVB collapse ni, orang cakap, bang, adakah KWSP akan menerima nasib yang sama? Tidak guys tidak. KWSP tidak akan menerima nasib yang sama sebab KWSP ni dia bukan bank. Okay,
Dia adalah satu badan pelaburan, dia bukan bank. Abang main forex tak? Tak, saya tak main forex. Saya minta maaf, saya tak main forex. Saya tak main forex, saya tak trade forex. Kalau kata contohnya you all ada jumpa mana-mana akaun dekat luar sana yang menggunakan gambar saya ke kan, suruh you cakap saya trade forex ke apa ke, ataupun saya menganjurkan telegram tertentu, itu maksudnya fake account lah. Sebab saya dah jumpa account yang fake yang menggunakan nama saya, lepas tu dia suruh join telegram tertentu kan guys jadi itu bukan saya guys saya tak pernah menganjurkan apa-apa telegram melalui TikTok ni. Jadi saya cuma, akaun saya cuma satu je kat sini, okey. Tapi kepada yang berminat dekat forex tu, bolehlah follow geng-geng yang lebih expert pasal forex lah. Tapi saya memang tak main forex lah. Saham atau kripto ada main gak tak? Saya ada main kripto. Saya ada main kripto. Okey. Tapi saya lebih kepada saham, saya tak main guys. Saya tak main saham. Saya lebih kepada investment lain lah. Aku ada dapat link Telegram tu. Jangan join lah. Itu adalah scam lah. Sebab sekarang ni kan guys, banyak lah cara-cara orang nak scam orang kan. Daripada sekarang, baru tadi tu ada satu berita pasal influencer ni, dia kena scam sebab dapat tawaran kerja. Macam tu lah. Banyak lah scam guys. Hati-hatilah. Hati-hati. Okay. Sebab akaun yang fake yang menggunakan nama saya tu pun saya dah block dah dia. Tapi kalau korang nampak akaun tu, hati-hatilah. Sebab saya tak pernah buat Telegram channel macam tu. Abang makan gaji atau bisnes sendiri? Saya buat bisnes sendiri. Saya dah tak makan gaji lagi lah. Dulu saya kerja macam semua orang, kebanyakan orang saya kerja. Dan kemudian lepas tu saya berhenti kerja, saya kerja sendirilah. Saya kerja sendiri. Boleh suggest buku ekonomi lebih mendalam. Okey, kalau buku ekonomi ni guys buku ekonomi ni sebenarnya dia ada dua jenis guys Saya nak share sikit lah. Dia ada dua jenis guys buku ekonomi ni. Satu, buku ekonomi yang ditulis oleh seorang academician, seorang macam contohnya dia daripada profesor universiti ke lecturer ke. Lagi satu yang dia bukan daripada academician. Okey, kalau tanya saya lah, saya lebih prefer untuk baca buku-buku yang bukan daripada academician lah, tapi dia bercakap dalam ekonomi kan. Jadi kalau kata saya sebenarnya banyak buku ekonomi, saya tak boleh nak recommend you yang mana satu. Okey, tapi you pilih lah. Kalau kata saya boleh recommend tu, saya akan recommend pilihlah buku yang bukan ditulis oleh academician. Mungkin dia ditulis oleh politician ke, tapi kalau you baca buku politician, you kena baca buku yang bercampur-campur lah. Jangan baca buku seorang je, baca buku bercampur-campur. Sebab buku yang ditulis oleh non-academician ni, dia senang nak faham kalau tanya saya lah. Sebab kalau kata you kalau saya baca, mungkin saya boleh faham lah, tapi sebab saya ada background economics. Tapi orang yang lain baca, yang tak ada background economics, mungkin susah nak faham. Tapi pilihlah buku yang, untuk permulaan, pilih buku yang bukan ditulis oleh academician lah. Sebab kalau academician nanti dia bagi data lah, nanti you baca pun pening dan juga bosan. Terbaik bang ada invest crypto? Ya, saya ada invest crypto. Saya punya experience guys dalam invest crypto ni, saya pernah terceduk, saya pernah fly high pun saya pernah. Saya pernah buat keuntungan 6 figure guys 6 figure saya pernah buat keuntungan dalam kripto lah. Tapi guys, bila kata contohnya kan, bila kata you all main kripto ni, saya ingatkanlah kepada adik-adik yang baru nak belajar main kripto kan guys you all bertindaklah mengikut market fundamental. Jangan gambling guys. Jangan gambling. Dan lagi satu guys, kalau kata you all first time you main kripto ni kan guys jangan letak terlalu banyak duit dekat situ. Lebihkan kepada investment yang selamat lah. Contohnya macam ASB ke, macam EPF ke, ataupun tabung haji ke. Lebih kepada situ dulu guys. You invest dekat situ dulu. Jangan tengok orang main kripto, orang untung banyak ni, you pun tak ada pengalaman, you pergi letak banyak-banyak dekat situ. Nanti you tercedok, susah. Okey. Sebab tu saya tak recommend. Saya recommend kepada, kalau kata you belajar pelan-pelan lah. Kalau kata you loss pun tak apa, you rugi sikit lah. Sebab bila you main cryptocurrency ni, you mesti bersedia untuk loss.
Kalau kata you tak bersedia untuk loss, better jangan. Sebab it's high risk punya investment. Tapi bila high risk tu kita faham lah, high risk high return. High risk high return. Kalau kau untung, kau memang fly high. Tapi kalau kau tercedok, kau termenung. Ada with WTI, minyak WTI saya tak main. Okay. Bang, kalau ada diploma studies business field, okey ke? Degree ambil ekonomi, okey je. Okey je. Cuma guys, untuk yang adik-adik lah kan, yang nak further studies dalam diploma ke degree ke kan guys, nasihat saya kan guys, dalam masa depan ni, just don't depends on your degree lah. Maksud saya, try to explore peluang-peluang yang lain jugalah. Sebab apa? Bila kita semakin ramai orang yang ada degree ni, sebenarnya competition tu semakin tinggi guys. Tapi kita boleh explore benda-benda lain lah. Contohnya macam, yelah, bila kita dekat universiti tu, janganlah kita asyik belajar je kan. Kita explore lah benda-benda lain. Kita boleh explore macam buat bisnes ke, kecil-kecilan kan. Macam tu lah guys. Try to explore benda-benda lain lah. Of course lah. Tapi kalau kata you, sebab sebenarnya kalau kata degree ni semakin, sekarang hakikat dia, orang yang memegang degree ni semakin lama semakin ramai. Dan semakin mudah orang nak belajar guys. Jadi competition tu semakin tinggi guys. Ini adalah hakikat lah. Hakikat yang kita kena terima. Sama ada kita suka ataupun tidak, kita kena terima benda ni. The competition is going to be very high. Macam saya juga, saya buat MBA for example, Master of Business Admin guys. Kalau kata sebelum ni lah, kata contohnya kalau 10-20 tahun lalu, siapa yang pegang MBA, siapa yang pegang Master of Business Admin tu, dia senang, mesti dia akan dapat at least jadi manager lah. Bila masuk company kan, mesti dapat manager lah kan, pegang MBA kan. Tapi sekarang kalau you ada MBA, tak semestinya kan, tak semestinya boleh dapat guys. Tak semestinya boleh. Sebab apa? Yalah, nak kena ada pengalaman dan sebagainya kan. Jadi tak semestinya, sebab competition is very high. Kalau kita nak katakan MBA, berapa ramai guys ada orang ada MBA. Tapi that's why kalau saya boleh recommend you all, kalau kata orang tanya saya, bang, patut tak saya ambil master ke ataupun saya ambil lain? Kalau saya boleh recommend lah kan, ini pandangan saya. Tapi kalau orang lain saya tak tahulah. Kalau pandangan saya, go for professional certification. Kalau tanya pandangan saya lah, go for professional certification, that is better. Then you boleh jadi specialist. Okay. Contohnya macam chartered financial analyst ke, go for that. Okay, chartered accountant ke, go for that. Pada saya lebih kepada itulah. Sebab pada saya, yang kalau yang professional certification ni orang ramai tak ada. Okay, jadi you go for that, dan dia lebih marketable lah kalau tanya saya. Soalan ni, boleh tak tukar spek abang? Tak boleh. Spek ni saya selesa. Saya sebenarnya rabun dekat guys. Saya sebenarnya rabun dekat. Saya pakai spek ni, saya selesa lah. Ada lagi satu spek ni, tapi spek ni macam spek atuk-atuk lah. Okay, spek ni saya selesa sikit lah. Bang, saya baru masuk, ada ulas pasal kredit susih ke? Nanti saya buat satu video lah pasal kredit susih. Nak cerita pasal dekat sini panjang sangat. Cerita pasal P2P investment dan isi investment mungkin insyaAllah nanti saya buat video. Okay guys, Apex Zul, terima kasih bagi saya gift. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Kalau USD makin mahal, apa alternatif lain yang ada untuk urus niaga antarabangsa? Okay. Sebenarnya guys, kita kena faham lah bahawa USD sekarang ni status dia adalah sebagai mata wang reserve dunia. Okay, the world reserve currency is US dollar. That's why kalau, dan lagi satu kekuatan dia adalah petrodollar lah. Kalau kata dia bukan soal USD makin mahal, sebuah currency tu dia mungkin akan, nilai dia akan macam tu lah, turun naik. Dia akan start to stabilize balik. Kalau kata dia tinggi pun, dia akan jatuh balik kan. Jadi soalnya sekarang ni US adalah the world reserve currency. Dan untuk topple US as a world reserve currency ni bukan satu benda mudah lah. Mungkin kita tak tahulah dengan adanya BRICS ke kan, the BRICS currency ke apa ke, insyaAllah lah mungkin boleh topple US kot. Abang, betul ke ringgit Malaysia bersandarkan kepada emas? Tak betul. Tak betul.
Siapa yang cakap ringgit Malaysia bersandarkan emas? Tak betul. It's not true. Ringgit Malaysia bersandarkan apa, guys? Guys, ringgit Malaysia bersandarkan apa? Cuba cerita sikit siapa yang ni. Kalaulah dia bersandarkan, kalaulah duit Malaysia, ringgit Malaysia ni bersandarkan emas, sepatutnya hari ni kita dah tahu satu ringgit Malaysia bersamaan dengan berapa emas. Tapi korang tahu tak? Berapa satu ringgit Malaysia bersamaan dengan berapa emas? Korang tak tahu kan? Maksudnya dia tak bersandarkan emas lah. Kalau dalam sistem backing currency by gold, kita wajib tahu, guys. Kita wajib tahu, okay, berapa nilai ni bersamaan dengan emas. Sebab aku boleh anytime boleh convert duit tu as gold, sebagai gold. Itu namanya bila kita backing melalui gold. Tapi kita tak tahu kan berapa satu ringgit bersamaan dengan berapa emas, berapa ounce emas kan. Kita tak tahu. Maksudnya tak disandarkan gold lah. Dia tak bersandarkan gold, dia bersandarkan keyakinan. Dia bersandarkan keyakinan. Okay. Bersandarkan USD kah? Tak. Dia duit tak boleh bersandarkan duit. Dia mesti bersandarkan kepada the real value. Katalah contohnya macam, sebab tu dinamakan wang fiat, guys. Kita kena faham apa itu wang fiat. Wang fiat tu maksudnya duit yang tidak disandarkan kepada apa-apa real value. Itu yang dipanggil wang fiat. Itu dia panggil wang fiat. Okay. Itu yang dipanggil wang fiat. Selagi dia tidak ada apa-apa real value, dia dipanggil sebagai wang fiat. Tapi kalau once duit tu disandarkan kepada emas, dia dah tak jadi wang fiat dah. Walaupun duit tu duit kertas, duit sini masih dalam physical form yang sama, tetapi once kalau kata kita sandarkan dia kepada emas, kita backing dia by gold, dah tak jadi wang fiat dah. Dia kalau tak ada backing by any commodities ataupun dari value, still wang fiat. Jadi wang fiat ni dia bersandarkan keyakinan kita. Maksudnya kita yakin lah duit tu ada nilai, dan itulah kita panggil sebagai wang fiat. Okay. Kelemahan wang fiat ni satu je. Dia ada kelemahan kan. Kelemahannya maksudnya satu kelemahan utama lah wang fiat ni adalah inflasi. Itu kelemahan utama wang fiat. Sekiranya sesebuah kerajaan tu gagal menguruskan ekonomi dia dengan baik, jadi hyperinflasi tu boleh berlaku dan wang fiat akan gagal. Dalam negara-negara yang berhadapan dengan masalah inflasi, itu membuktikan bahawa kegagalan wang fiat tetapi kegagalan wang fiat ni bukan sebab wang fiat tu gagal sendirinya, dengan sendiri tak. Kegagalan wang fiat tu disebabkan oleh mismanagement of the government yang govern wang fiat tu. Okay, kita kena tengok kat situ dulu. Contoh, saya bagi contoh seandainya sesebuah negara tu dia tak uruskan hutang dia dengan baik. Zaid Zulkifli, terima kasih bagi saya gift. Seandainya sebuah negara tu dia tak uruskan hutang dengan baik. Dia tak uruskan hutang dengan... Jadi apa dia buat, guys? Cara paling mudah untuk kerajaan bayar balik hutang tu, cara paling mudah yang paling senang adalah dengan print duit. Dia print aja duit. Tapi kita kena faham lah, bila kita print duit banyak-banyak, apa akan berlaku? Inflasi lah. Duit kita tu semakin tak ada nilai. Jika tidak ada inflasi, kerajaan dah boleh print je duit banyak-banyak, apa peduli, guys. Tapi disebabkan adanya inflasi itulah yang mana menyebabkan kerajaan tak boleh nak print wang fiat ni banyak-banyak. Kalau tak, dia orang print aja banyak-banyak. Okay? Jadi itulah yang berlaku. Contohnya macam dekat Venezuela, dekat Argentina. Argentina punya margin inflasi dah melebihi 100%, guys. Yang terbaru ni, Argentina punya inflation rate dah melebihi 100%. Biasanya lah, you all apabila sesebuah negara tu terjatuh ke dalam hyperinflasi, harapan tipis lah untuk keluar. Harapan tipis untuk keluar. Okay? Jadi sebelum kita berhadapan dengan hyperinflasi tu, jagalah. Jadi kita perlukan sebuah kerajaan yang cekap lah. Kalau kerajaan tak cekap, inflasi berlaku, maka duit kita tak akan satu hari ni tak ada nilai lah. In the future Malaysia Ringgit boleh beat SGD ke tuan? Tak. Saya tak fikir yang Malaysia Ringgit akan boleh beat SGD. Malah dia nak sama nilai dengan SGD pun saya rasa harapan tu sangat sukar. Okay. Maaf tuan bertanya. Tak apa, jangan maaf-maaf. Kalau bertanya ni tak apa, tanya je, jangan minta maaf.
Siapa yang tentukan inflasi ni? Yang tentukan inflasi maksudnya yang kira inflasi ke apa? Yang kira inflasi tu adalah Jabatan Statistik lah. Dia orang yang kira inflasi berdasarkan data-data yang diorang dapat lah. Okey, dia orang kira inflasi, iaitu Jabatan Statistik Malaysia. Dekat Malaysia ni ada satu je jabatan yang mengeluarkan inflasi, data inflasi, iaitu Jabatan Statistik. Macam bank negara ke apa ke, semua akan menggunakan Jabatan Statistik lah. Bila Jabatan Statistik dah keluarkan data tu, janganlah cakap tak percaya. Sebab sebagai contoh, ada seorang ni kan, saya cakap Jabatan Statistik keluarkan data. Lepas tu dia boleh cakap apa? Dia pula argue dengan saya pula, Jabatan Statistik punya data tak betul. Apa benda ke cerita ni? Janganlah cerita macam tu. Saya block orang tu, malas saya layan. Kan? Orang macam tu tak payah layan lah. Susah kita nak berbincang secara ilmiah. Okey? Kan bila Jabatan Statistik keluarkan, kita refer lah data dia. Nak buat macam mana? Dah dia keluarkan data tu. Bang, macam mana tak nak ada inflasi? Tak nak ada inflasi. Guys, ada tak negara yang tak ada inflasi? Ada tak? Cuba sebutkan dekat sini, guys. Ada tak negara yang tak ada inflasi? Siapa pandai? Cuba teka Ada tak negara yang tak ada inflasi? Cuba jawab, cuba tulis kat situ, guys. Ada tak negara yang tak ada inflasi? Betul. Jawabnya Jepun. Jepun tak ada inflasi. Jepun tak ada inflasi. Brunei saya rasa ada. Negara yang pin. Jepun tak ada inflasi, guys. Korang boleh tengok lah, Jepun punya inflation rate tak ada. Okay guys, boleh tak inflasi jadi negatif? Cuba jawab dekat sini. Siapa tahu, guys? Boleh tak? Kita kan biasa kita tengok inflasi dia dalam 3%, 4%, 6% US, 6%. Boleh tak inflasi jadi negatif? Boleh, guys. Inflasi boleh jadi negatif. Betul, Luqman kata. Bila inflasi negatif, deflasi lah tu. Okay? Bila inflasi negatif, itulah yang kita panggilkan sebagai deflasi. Deflasi ni adalah lawan kepada inflasi. Okay? Jadi kalau deflasi tu, kalau kata inflation rate negatif 0.3%, maksudnya dia mengalami deflasi lah. Okay? Podcast dah buat ke belum, bang? Tak buat lagi. Tak ada siapa yang nak sudi menjadi tetamu jemputan saya podcast Deflasi pun tak elok juga kan. Deflasi, okay, dia macam ni, guys. Dalam economics ni, it's all about balancing. It's all about equilibrium. Benda ni kita kena faham. Siapa yang berminat nak belajar pasal ekonomi, it's all about balancing, it's all about equilibrium. Contoh guys, kalau kata kita mengalami inflasi yang keterlaluan pun tak boleh, guys. Okay? Pun masalah bagi negara. Nanti jadi hyperinflasi. Kalaulah inflasi tak ada, tak boleh juga, nanti akan jadi deflasi, kan? Jadi kita kena balance benda tu. Okay? Contohnya, katalah ringgit Malaysia terlalu kuat pun tak boleh. Ringgit Malaysia terlalu strong pun tak boleh. Ringgit Malaysia terlalu lemah pun tak boleh. Jadi macam tu lah, kita kena balance. Dalam economics ni kita sentiasa kena balance. Saya minta Joe Rogan panggil nanti. Boleh cerita pasal tak payah Joe Rogan lah, panggil KJ je. Panggil KJ sekarang macam-macam KJ buat jadi DJ boleh. Baguslah KJ. Jadi DJ boleh, jadi pemandu kereta boleh. Nanti saya panggil KJ. Alright. Okay. Apa jadi ringgit kuat? Guys, apa akan berlaku kalau ringgit kuat? Kalau ringgit terlalu strong kan, apa akan jadi, guys? Kalau ringgit terlalu strong, siapa boleh bantu dekat sini? Apakah akan jadi kalau ringgit dia strong, strong, apa akan jadi, guys? Apa kesan? Maksudnya apa kesan kalau ringgit bertambah strong? Ekonomi slow.
Okay. Makan sorang-sorang, buying power meningkat. Okay. Okay guys, kalaulah ringgit dia menjadi strong, maksud dia kita punya barang akan menjadi mahal. Okay. Maksudnya orang luar nak beli barang kita, harga barang ekspor kita, harga barang yang kita jual pada orang akan menjadi mahal. Okay. Jadi macam tu lah guys. Tapi dia punya vice versa pula, barang import akan menjadi murah. Okay. Dia macam tu lah. Okay. Kalau kata terlalu strong, kalau ringgit terlalu strong, ekspor kita jadi mahal, orang pun tak nak beli. Betul tak? Harga barang kita mahal, jadi ekspor akan jatuh. Okay. Macam tu lah. Dia ada kesan-kesan yang macam tu lah. Tak ada orang nak beli barang kita. Ya, sebab apa? Terlalu mahal. Jadi harga ekspor kita terlalu mahal lah. Tak balance. Ya. Nak tanya kenapa ada mata wang digitnya banyak, contohnya macam rupiah itu kena kaji balik dia punya sejarah dia macam mana. Itu saya tak pasti. Barang tak laku nak ekspor. Ya. Kita maksudnya orang luar membeli barang kita dengan harga yang mahal lah. Bang, dengar kata krisis bank US makin teruk. Kita kena tengok, krisis bank US ni kita kena tengok dalam masa beberapa hari ni guys. Kita kena tengok dalam masa beberapa hari ni, sama adakah krisis tu semakin memburuk ataupun tidak. Benda ni kita kena tengok dalam masa beberapa hari ni. Dia akan memberikan kesan kepada ekonomi US dan ekonomi dunia. Kalaulah kata US berjaya kontrol krisis bank ni daripada merebak, contohnya bila dah SVB ni collapse, tak ada second bank yang collapse, dia berjaya kontrol, then okey lah guys. Tapi kalau kata dia terus collapse, satu bank collapse, bank kedua collapse, bank ketiga collapse. Sekarang ni saya baca tadi ada 6 total ada 6 bank dekat US ni yang dalam bahaya. Dia ada total 6 bank guys. Sekarang ni yang di dalam pemerhatian, yang mana mungkin ada kemungkinan lah dia ada risiko untuk collapse juga. Tapi kita harap janganlah collapse. Sebab apa? Bila bank-bank ni collapse, US akan fall into recession. Normally dia macam tu. Okay? Sebab customer, keyakinan orang dah tak ada. Okay? Jadi jangan kita harap jangan collapse lah. Okay? Dan kita pun tak harapkan US slip into recession. Sebab kalau US fall into recession, kita pun akan kena juga guys. Okay, jadi kita haraplah bahawa krisis bank ni tak spread, dia berjaya dikontrol, dan ekonomi akan stable balik lah. Okay. Betul ke Jerome Powell merencana akan meletakkan faedah tertinggi, kemungkinan OPR akan naik lagi? Itu kita kena tengok juga. Kita kena tengok dalam masa beberapa hari ini apa akan berlaku dekat ekonomi US. Kalaulah tak adanya krisis SVB ni, dah memang sah dia akan henjut interest rate tu tinggi gila lah. Tapi disebabkan adanya SVB crisis ni, dia dah menjadi teka-teki dah. Tapi dalam sejarah US lah guys, orang yang paling gila sekali yang pernah menaikkan interest rate US ni siapa? Siapa tahu? Siapakah bekas Federal Reserve Chairman yang paling gila sekali dalam sejarah US? Dia tak kira, dia naikkan interest rate gila-gila punya, gila gaban. Siapa guys? Dia pernah menjadi pengerusi Fed. Siapa yang boleh jawab soalan ni memang power lah. Memang dia power lah. Greenspan tidak. Bukan Greenspan, Paul Wolf. George Soros. Powell lah bukan. Siapa guys? Yellen tak. Soros tak. Siapa pandai? Clinton tak. Okay guys, jawapannya adalah Paul Volcker. Paul Volcker, ataupun peristiwa tu dinamakan sebagai Volcker Effect. Dia adalah bekas pengerusi Federal Reserve, iaitu namanya Paul Volcker.
Paul Volcker ni kalau tak salah saya, dia semasa pemerintahan Ronald Reagan. Nama dia adalah Paul Volcker. Okay, Paul Volcker ni dia masa tu ekonomi US dia tak kira dia henyak aja interest rate US mencanak-canak naik lah. Okay, dia adalah yang paling gila sekali dalam meningkatkan interest rate US. Dan saya percayalah apa yang berlaku sekarang ni diorang pun belajar juga daripada peristiwa Paul Volcker tu. Sebab tak boleh nak agresif sangat. Bila naikkan interest rate nanti kena jadi peristiwa macam Paul Volcker tu lagi susah. Paul Azmin. Alright. Okay guys, terima kasih siapa yang join live. Okay, saya tak boleh nak live malam-lama lah. Okay, saya kena end live tak lama lagi. Okay, besok saya insyaAllah saya akan riliskan beberapa video lagi. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada korang yang belum dapatkan baju saya ni, bolehlah dapatkan baju ni. Dan saya pun ada jual satu buku ni guys, iaitu 21 Kunci Membina Tim. Buku ni adalah buku yang saya tell story about saya bina tim lah. Okay, saya bina perniagaan ni. Buku ni actually buku cerita pasal 7 tahun yang lepas lah, macam mana kisah saya lah. Okay, jadi dekat TikTok saya, shop saya ada jual buku ni dan juga baju ni lah. Dan saya sekarang ni tengah buat satu buku ekonomi. Sekarang saya masih dalam proses buat lah. Tapi kena sabar sikit lah buku tu sebab saya pun tak nak keluarkan buku dalam keadaan tergesa-gesa. Saya nak tulis dengan baik kan. Siapa nanti kalau, sebab tujuan saya lah bila saya tulis buku tu, tujuannya adalah untuk bagi korang faham tentang the fundamental of economics. Okay, sebab benda ni sangat penting. Contohnya macam bila OPR naik. Bila OPR naik, korang boleh expect apakah yang akan berlaku dalam ekonomi yang boleh affect aku. Benda tu lah yang saya fokus untuk tulis sekarang. Okay guys, terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang join saya punya live, kepada siapa yang support t-shirt saya ni, terima kasih banyak-banyak. Kepada siapa yang beli buku saya, terima kasih banyak-banyak. Okay, buku ekonomi tu pre-order ke bang? Nanti saya akan tentukan lah, saya akan decide. Tapi sekarang ni pun masih dalam pembikinan. Nantilah slow Nanti kalau dah nak siap ke apa ke, nanti saya akan announce. Tapi makan masa lah guys, sabar. Okay guys, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah malam besok kita boleh jumpa lagi dan kita boleh bual-bual lagi pasal ekonomi dan berita-berita terbaru daripada semasa ke semasa. Ada orang minta saya komen pasal KWSP tu lagi, tapi saya nak keluarkan lagi satu video lah pasal KWSP. Nak tak guys? Nak tak guys? Saya nak keluarkan satu lagi video lah. Walaupun KWSP ni ramai orang kecam saya kan, ramai orang kutuk saya, tapi saya ingat saya nak keluarkan satu lagi video pasal EPF lah, pasal KWSP. Dia tentang satu data terbaru yang diriliskan oleh EPF yang tunjukkan kita punya mean median savings kita. Okay, itu sangat interesting. Itu adalah sangat menarik lah untuk saya buat video. Tapi saya harap tak ada orang kecam saya lah lepas tu. Okay guys, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang join saya live malam ni, InsyaAllah malam besok kalau tak ada keberatan, saya akan live lagi. Okay guys, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.